menderhaka kepada Tuhan, ataupun kalau kita terjemahkan dia menderhaka kepada Allah. Maksudnya apa? Dia melakukan benda yang buruk. Maknanya dia menzalimi diri dia. Dan sebab apa dia menzalimi diri dia? Bila dia buat perkara yang buruk, dia akan dapat dosa. Okey. Kita pergi pertama. Nombor 1, al-kazibu. Al-kazibu maksud dia bohong ataupun menipu. Semua orang tahu bohong, menipu, cakap pelawak. Tak? Jadi benda ni tak bagus. Ramai orang pandai orang cakap menipu. Tak? Kita tahu bila cakap menipu ni lidah dia kat akhirat esok akan diseksa bila cakap menipu. Tapi dekat akhirat nanti bila kita dipersoalkan oleh Allah, kita punya mulut kita tak bercakap dah. Tak cakap dah. Yang cakap adalah saksi. Siapakah saksi tersebut? Telinga kita, tangan kita, mata kita, kaki kita yang akan bercakap. Mata dia akan bercakap, wahai Allah, dulu tuan aku dulu tengok benda tak elok ke, wahai Allah. Tangan cakap, wahai Allah, tangan ni lah yang pukul orang, ya Allah. Tangan ni lah ambil harta anak yatim, ya Allah. Kaki, wahai Allah, kaki ni lah yang melangkah ke tempat maksiat, contohnya. Jadi masa tu mulut terkunci. Jadi tak boleh nak bela diri. Okey. Yang kedua, khiyanah. Al-khiyanatu, khianat. Khianat. Apa maksud khianat dalam bahasa Melayu? Khianat maksudnya menganiaya orang lain. Menganiaya orang lain. Dia khianat orang tu, dia buat nyanyi ke kawan dia kan. Dia menganiaya orang lain. Aniaya ni apa? Kita buat tak elok kat dia lah. Kita balas benda tak elok. Kita khianat dia, kita buat dia, kita tak hargai dia. Khianat lah tu. Contoh, ibu ayah bagi kita hantar kita pergi sekolah dan sebagainya. Tapi dia khianat ibu ayah dia pergi sekolah tapi dia tak belajar. Dia pergi sekolah dia main. Dia pergi sekolah dia buat apa? Dia pukul orang, dia buat masalah disiplin dan sebagainya. Dia tak buat kerja sekolah. Dia khianat pada diri dia khianat pada ibu bapa, dia khianat pada guru. Dia khianat pada diri sendiri, iaitu paling kesian. Okey, yang ketiga at-takbur. At-takbur. Apa maksud at-takbur? Takbur ni dia adalah perasaan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Takbur ni gong sombong. Sombong, dia berasa dia best. Dia lah. Ini adalah perasaan takbur. Yang ni kita kena jauhi benda ni. Nak lagi bila kita adalah seorang bergelar pelajar dan kita adalah seorang anak. Seorang anak yang soleh, dia takkan ada sifat takbur ini. Dia tidak akan ada sifat menganggap diri dia lebih baik daripada orang lain. Sebab apa? Sifat ni adalah sifat syaitan. Syaitan dulu ditakbur ni disebabkan sifat ni lah. Mana dia? Dia dikeluarkan daripada syurga. Dia dikeluarkan daripada syurga. Sebab apa? Sebab sifat ni dia tak nak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kisah dia. Okey? Disebabkan sifat ni. Sebab apa dia bagi tahu? Kenapa aku nak sujud pada Adam? Adam dia buat daripada tanah, aku dah diperbuat daripada api. Dia berlaku. Kalau kita nak cerita ni ada dalam surah Al-Baqarah. Nanti carilah. Okey? Perasaan menganggap diri lebih baik pada orang lain, kita tak boleh ada benda ni. Kalau kita nak belajar dengan guru, kita kena buang sifat ni. Kita belajar kat sekolah, walaupun kita dah tahu dah, kita dah belajar dah, kita dah mahir, tapi mu'alim ataupun maklimah ataupun siapa-siapa pun ajar balik benda ni. Kita dengar juga. Siapa cakap, kalau contoh soalan maknanya, okey, siapa sini dah belajar? Cakap dia tak belajar dah. Cakap tak belajar lagi. Sebab apa? Kita tak nak ada perasaan dalam diri. Bila kita ada perasaan ni dalam diri, ada benda sifat dia dalam diri, maka dia akan merosakkan diri kita. Siapa akan terasa? Contoh kalau ibu bapa terasa dengan kita, berdosa kita.
Guru berasa hati ataupun dia berasa hati dengan kita. Guru dia tidak dia tidak redha dengan ilmu tu, maka ilmu tu yang dapat tadi tak ada berkat. Mungkin ilmu tadi ada dapat ilmu tapi dia tak lekat ataupun dia tak tahan lama. Ilmu tu tak ada berkat. Belajar. Ya. Okey, seterusnya nombor 4, al-hasadu. Hasad. Ataupun dia hasad adalah perasaan juga. Perasaan apa dia? Perasaan iri hati ataupun kalau kita selalu dengar dengki. Hasad, dengki. Tak, hasad, dengki. Dalam bahasa Melayu guna dua bahasa, hasad, dengki, nak bagi tahu kuatnya perasaan iri hati. Nah, kita rasa cemburu dengan orang, ni maksud hasad, dengki. Dalam bahasa Arab, hasad, bahasa Melayu dan dengki. Maksud dia iri hati ataupun cemburu. Dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Dia rasa dia seorang lebih, dia tak nak orang lain lebih pada dia. Kalau orang lain lebih pada dia, apa dia akan buat? Dia akan menjatuhkan orang tu. Dia akan khianat pada kawan tu. Dia akan tipu kawan tu, ataupun dia akan buat cerita untuk memburuk-burukkan kawan tu. Itulah maksud hasad. Hasad, dengki, iri hati, cemburu. Sifat ni bahaya. Tapi sifat ni boleh dekat mana? Boleh dalam kita mengejar amal soleh. Kita rasa tak boleh lah ni dia buat ni, apa ni, kalau ustaz ni dia ada buat ni lah. Rasa seronok tengok ustaz dia contoh. Maknanya dia contoh ustaz ambil dia boleh bantu orang susah. Aku nak tolong juga tapi tak mampu, rasa cemburu. Cemburu dalam buat amal ma'ruf, buat kebaikan boleh. Untuk dalam amal ibadah boleh. Yang ini penting. Tapi kalau dalam pekerjaan yang lain kita nak ada sifat iri hati, hasad, dengki, jangan ada. Dia boleh membawa kepada yang ruginya kita. Okey, yang kelima, ar-riya'u. Riya ni maksud dia suka menunjuk. Menunjuk apa dia? Amal soleh ataupun kebaikan. Dia suka tunjuk dia buat baik. Contoh dia solat. Selama ni dia solat biasa je kat rumah. Tapi tiba-tiba waktu tu dia solat kat masjid, dia baca kuat-kuat. Sebab nampak ada orang lalu. Nampak ada pakcik-pakcik lalu. Orang dia pun buat kuat suara dia. Kononnya nak bagi tahu dia tengah semayang. Jadi itulah contoh riya. Lagi apa lagi? Dia buat baik. Depan orang buang sampah. Kalau tak ada orang, dia biar je sampah tu. Depan mak limah, depan mak ayah angkat sampah. Depan mak ayah tolong kawan. Belakang pandang tu tidak. Jadi ni maksud dia riya. Untuk mendapat pujian orang lain. Riya ni senang cerita awak buat baik, nak tunjuk dekat orang tu je. Bila tunjuk kat orang, orang akan cakap. Awak cakap baiknya budak ni. Jadi bila perasaan timbul riya, ni lah bahaya benda ni. Jadi ini adalah yang merosakkan amalan kita. Riya ni Riya ni seperti api yang memakan bara api. Disebabkan ni. Sebab apa? Disebabkan ada perasaan ni dalam diri kita, maka amalan kita tadi tak ada. Amalan tadi kosong. Penat sembahyang, 20 tahun, 30 tahun solat, 40 tahun solat. Tapi bila dah mati di akhirat esok, cek tak ada amalan baik. Mana solat? Tak ada. Mana zakat? Tak ada. Mana sedekah? Tak ada. Mana pahala? Tak ada. Sebab apa? Sebab ada riak. Sebab dia buat nak menunjuk dekat orang. Jadi rugi. Rugi. Jadi kita kena buang sifat ni. Sifat ni bahaya. Seterusnya 6, khilafu bil ahdi. Khilaful bil ahdi ni maksudnya mungkir janji. Mungkir janji. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Subhanallahu alazim. Okey, dalam Quran. Surah Al-Maidah. Okey, khilafu bil ahdi. Kalau saya tak tahu khilafu bil ahdi ni maksudnya mungkir janji. Dalam Quran suruh orang beriman tepati janji. Orang yang beriman tepati janji. Khilaful bil ahdi. Okey. Kalau dia tak menepati janji, khilaf
bila dia bercakap dia berbohong, bila dia berjanji dia dusta janji dia, bila dia berjanji dia mungkir janji. Yang ketiga, awak cari sendiri. Okey? Yang ketujuh, al-kaslu. Al-kaslu kalau kita terjemahkan dalam bahasa biasa, malas. Okey, yang ni malah ambil maksud dia. Apa maksud malas? Malas maksudnya tidak mahu berbuat sesuatu. Yang ni dalam kamus. Kamus Dewan Bahasa. Tidak mahu berbuat sesuatu. Dia tak nak buat kerja, dia tak nak buat benda baik, dia tak nak tolong diri dia tak nak buat kerja sekolah. Malas. Dia tak nak bantu ibu dan ayah kat rumah. Okey? Jadi ini adalah ada 7 perkara yang diceritakan dalam kitab kita ni, dalam buku kita ni. Al-kazibu, al-khiyanatu, at-takbur, al-hasanu, ar-riya'u, khilafu bil-'ahdi, al-kasbu. Yang ni adalah sifat-sifat ni. Sifat-sifat ni kalau boleh elak. Kita sebagai orang yang mengaku kita ni beriman, kena buang benda ni. Nak lagi bila sifat menipu. Menipu ni banyak sangat. Nak bila menipu banyak. Pernah dengar tak? Dalam bahasa Melayu dia bagi apa? Perumpamaan. Bila menipu lama-lama, siakap senobong lama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Okey, jadi kena jawabkan benda ni. Yang kedua, khianat, aniaya orang, kena jauh juga. Kita tak nak khianat orang. Kalau kita buat jahat pada orang, suatu hari nanti Allah akan balas balik perbuatan yang sama pada kita, ataupun lebih teruk lagi Allah bagi. Jangan tanyalah, ya Allah kenapa aku kena macam ni ya Allah. Fikir balik apa dosa yang kita buat. Allah balas kat situ. Yang khianat juga, kita khianat ni, kita khianat orang. Bukan khianat dengan makhluk lain, kita khianat dengan manusia. Bila khianat dengan manusia ni, kita kena minta maaf dengan manusia. Kalau kita khianat dengan Allah, contoh kita tak solat, kita tak puasa, kita tak zakat, kita khianat diri kita sendiri, kita boleh minta maaf dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia, kita khianat dengan manusia, kita kena minta maaf dengan dia. Contohlah ditakdirkan matilah kita. Okey, mati kita ni ditakdirkan ahli syurga. Okey, boleh masuk syurga. Bila nak masuk syurga, malaikat tahan. Tunggu dulu. Pasal apa? Malaikat kenapa pula tak masuk syurga? Ada lagi dosa ni dengan si fulan ni. Contohnya, ada si fulan ni, kau pergi minta maaf balik. Dulu kau khianat dia. Kena cari balik orang yang hilang, yang kita khianat tadi. Baru nak masuk syurga, lah kena pusing balik dah cari. Padahal nanti dekat akhirat, berlambak manusia, berjuta-juta manusia. Mana tahu dia nak masuk neraka dulu, kena pergi cari balik, susah. Jadi yang ni adalah penyebab dia. Jadi nak tak nak kena minta maaf. Minta maaf. Sebab itulah kita ni, kalau kita nak hidup kita senang, kita nak rasa kita iman yang tinggi lah. Kalau kita nak rasa kita bangun esok tanpa ada masalah, sebelum kita tidur, sebelum tu kita kena maafkan segala masalah orang. Orang buat apa kat kita maafkan. Dan kita harap orang yang tu pun maafkan kita juga. Tapi kalau masalah yang berat, kita jumpalah dia bagi tahu. Contoh kalau kita terlalu rasa macam takut sangat, cakap dia cakaplah aku minta maaf, zahir dan batin dan sebagainya, ucap maaf tu. Tak payah sebut kesalahan, tak apa. Contohnya kalau kita sebut kesalahan, mungkin akan menyebabkan bergaduh dan sebagainya. Tapi untuk menjaga boleh. Tapi kalau duit, gantilah. Ganti. Okey. Bab harta ni kena ganti. Okey, yang ketiga, at-takbur, perasaan menganggap diri lebih baik. Yang ni pun sama. Kita kena buang benda ni. Nak lagi kita adalah sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu, orang yang belajar, dia kena buang benda ni. Dia tak boleh simpan benda ni dalam diri dia. Kita sebagai anak tak boleh ada benda ni. Sebagai orang biasa tak boleh ada benda ni. Sebagai orang yang ada pangkat tak boleh ada benda ni. Bila dia ada benda ni, maka rosaklah dia. Yang keempat, hasad tadi, maknanya terang yang baik hati dan cemburu, yang ini pun kena buang. Melainkan dalam amal soleh boleh. Yang kelima, riak, suka menunjuk-nunjuk, yang ini pun sama, buang. Khilafu bil ahdi, mungkir janji, yang ini kita kena elak. Jangan sibuk nak berjanji dengan orang. Berjanji dengan orang, jangan janji-janji. Sebab apa? Bila janji ni, bila kita tidak menepati dia, akan memakan diri kita.
Okey. Yang ketujuh, malas. Yang ni pun sama. Sifat ni malas. Malas ni dia bertangguh buat baik. Contohnya dia boleh solat awal tapi dia malas solat awal. Jadi dia dosa lah. Dia melambat-lambatkan. Dia tidak mahu buat sesuatu. Dia malas. Jadi semua perkara ni kita kena elokkan. Ni perkara ni semua besar ni, semua berkaitan dengan hati ni, hati kita, ya. Kalau kita buka kitab Musyafatul Qulub, kitab buku penawar bagi hati tu, ni kalau cerita bab ni banyak. Kalau nanti mana nak cerita bab ni dia lebih mendalam, dan kalau kita baca kitab tu dia akan kena hati diri kita. Macam tu. Okey. Okey, jadi kemudian yang belakang ni tak ada masalah, cuma nanti minggu hadapan maknanya akan masuk tajuk muka surat 17, muwasifati man yahma nafsahu 'anil munkarat. Dia akan masuk tajuk tu. Okey, ciri-ciri orang yang menjaga diri daripada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang menderhaka. Nanti yang nanti malam akan tegang balik. Okey. Ada apa-apa soalan nanti boleh tulis dekat dalam buku ataupun tanya Mak Alim terus ke, boleh WhatsApp Mak Alim kalau berani lah. Okey. Jadi wallahu a'lam. Kalau ada apa-apa kesilapan, kekurangan,